Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Syawal koresponden bernama. Masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad, di hari raya ketiga Aidilfitri yang sungguh bermakna untuk anda semua. Dan sepanjang program koresponden bernama Istimewa Syawal, kami akan membawakan anda kupasan berita yang diangkat dari biro-biro bernama di seluruh Malaysia dan koresponden bernama dari Singapura, Indonesia juga Thailand selama setengah jam. Anda akan disajikan dengan pelbagai topik yang menarik setiap hari. Baik, memulakan koresponden hari ini ialah dengan laporan khas dari Biro Perlis. Dan untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan Nur Syuhada Yusof, wartawan Biro Bernama di Perlis. Ada laporannya. Silakan. Raya Tetap Raya, itu hari kemenangan yang perlu diraihkan bagi umat Islam yang berpuasa selama sebulan. Biarpun tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk berhari raya seperti tahun-tahun sebelumnya, ia tidak menjadi halangan bagi pasangan suami isteri di sini untuk terus mengekalkan tradisi di hari raya dengan mengirimkan sampul berisi duit raya ke kampung halaman. Mereka mengirimkan sampul itu sejak awal Ramadan lalu menggunakan perkhidmatan kurier. Bukan itu sahaja, mereka turut mengirimkan hadiah seperti pakaian dan kuih-muih sebagai tanda ingatan dan mengeratkan silaturahim biarpun tanpa bersua muka. Biarpun tidak dapat pulang beraya dan berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman berikutan wabak penularan COVID-19, tradisi menghulurkan sampul berisi duit raya diteruskan Afandi Rajini Khan secara pengeposan sejak awal Ramadan. Bukan itu sahaja, anak kelahiran Perlis yang juga seorang India Muslim sejak 30 tahun yang lalu turut bersemangat mengirim hadiah kepada keluarga Melayu sebelah isterinya, Nur Hudi Indanu di Johor, menjelang hari raya seperti kain pelikat dan kuih-muih menggunakan perkhidmatan kurier setelah tidak dapat pulang beraya seperti kebiasaan. Pasangan berusia 40-an yang juga penjawat awam itu tidak menjadikan alasan keterbatasan pergerakan untuk tidak meneruskan tradisi menghulur duit raya. Kiriman tersebut telah diterima keluarga sebelah isterinya dengan rasa gembira dan edaran sampul berisi duit raya kepada anak-anak buahnya akan dilakukan tepat 1 Syawal nanti. Menurut Afendi, biarpun sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, beliau mahu terus menghidupkan suasana Aidilfitri kerana sambutan hari raya masih tetap boleh disambut bersama isteri dan 3 orang anaknya di rumah sebagai meraih hari kemenangan umat Islam berpuasa. Kita tidak boleh pada bila-bila masa menjadikan keadaan situasi sekarang ini sebagai alasan untuk kita menidakkan keseronokan berhari raya. Hari raya tetap menjelma kejayaan kemenangan kita dalam bulan Ramadan, perjuangan kita bulan Ramadan kita tetap kena sambut dengan penuh kesyukuran, dan ini adalah hari lebaran, hari istimewa. Jadi dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sambutan Aidilfitri tidak boleh kita letakkan di tepi. Kita kena sambut dengan penuh istimewa dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jadi tidak menjadi satu alasan untuk kita untuk menyatakan bahawa tahun ni raya tak seronok lah, tak best lah, tak happy lah kerana tak ada itu, tak ada ini. Macam saya kata tadi lah, dalam apa jua keadaan kita reda, tapi dalam keredaan kita itu kita bersyukur pada masa yang sama kita meraihkan kejayaan setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Baik, terima kasih Nur Syuhada Yusof atas laporan anda itu tadi. Untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita nak bercerita berkenaan dengan lemang dari negeri Kedah. Kita berhenti berehat seketika.
Bertemu kembali di Koresponden Bernama edisi khas Syawal. Seperti kebiasaannya, setiap kali berhari raya, rendang adalah menu yang menjadi pilihan kebanyakan rakyat di Malaysia. Namun kali ini, kami di Koresponden Bernama mengambil peluang mendekati keistimewaan rendang orang negeri Kedah. Untuk kupasannya, kita terus saja bersama dengan Nurul Huda Ahmad Lufi. Silakan dengan laporan anda tentang rendang. Apabila menjelang Hari Raya Aidilfitri, persediaan utama yang akan difikirkan umat Islam untuk sambutan perayaan ini ialah juadah hidangan pada hari istimewa tersebut selain pakaian raya. Meskipun raya kali ini tidak semeriah seperti raya tahun-tahun sebelumnya, disebabkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, namun sambutan raya tetap juga diteruskan dalam suasana penuh kesederhanaan dan rasa bersyukur. Sehubungan itu, menu wajib bagi rakyat Kedah pada pagi Hari Raya Aidilfitri ialah ketupat daun palas yang dicicah bersama rendang ayam atau rendang daging. Kami sempat berjumpa dengan salah seorang rakyat Kedah, Jamilah Muhammad, 55 tahun, dari Kampung Alur Gunung di Alusta, yang mana menu pilihan utama keluarganya pada setiap kali pagi raya ialah ketupat daun palas dan juga rendang ayam. Rata-rata orang di Kedah ini menggemari rendang daging untuk dimakan bersama ketupat. Ia semua atas cita rasa masing-masing. Namun, rendang ayam atau rendang daging bersama ketupat daun palas ini merupakan juadah utama yang perlu ada dalam rumah umat Islam di Kedah untuk menjamu tetamu yang datang beraya. Semua negeri mempunyai menu rendang ini, tetapi rendang utara ini ada keistimewaan tersendiri di hati rakyat Kedah mengikut cita rasa masing-masing, yang mana rendang Puan Jamilah sediakan tersebut lain rasanya kerana tidak menggunakan gula Melaka. Jamilah menggunakan gula biasa selain bahan utama lain seperti cili kering serta cili merah dan cili padi yang dikisar. Bagi rendang daging, mesti ada sebuk ketumbar, jintan manis dan jintan putih tanpa perlu memasukkan cili merah dan cili padi yang dikisar itu. Sebaliknya, rendang ayam tidak menggunakan tiga bahan tersebut dengan hanya cili kering beserta cili merah dan cili padi kisar. Terdapat juga resepi rendang dari negeri lain yang tidak menggunakan cili kering yang dikisar, sebaliknya hanya menggunakan cili padi. Rendang boleh dimasak mengikut selera masing-masing berdasarkan kesesuaian cita rasa mereka. Inilah menu wajib yang mesti ada di setiap rumah umat Islam di Kedah pada pagi Hari Raya Aidilfitri. Ia tidak terkecuali juga kepada keluarga saya yang mana rendang daging bersama ketupat daun palas menjadi pilihan utama kami sekeluarga pada Hari Raya Aidilfitri. Menu rendang ini ada di semua negeri, namun menu rendang Kedah sangat istimewa di hati rakyat negeri ini mengikut cita rasa tersendiri. Apa jua menu pilihan kita pada Hari Raya kali ini? Kita jangan lupa untuk mengamalkan norma kehidupan yang baharu dalam usaha membantu kerajaan mematikan terus rantaian wabak COVID-19. Sekian sahaja laporan dari saya, Nurul Huda Ahmad Lutfi, untuk program Koresponden Bernama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Weh Huda kan, makan rendang tak ingat saya kat sini kan. Baik, itu dia laporan rendang istimewa rakyat Kedah setiap kali musim raya menjelma. Terima kasih Nur Huda di atas laporan anda itu tadi. Kita berhenti bereaksi seketika. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya nak pergi cek rendang. Kita kembali selepas ini. Lagu raya ini saya tujukan buat semua penonton Bernama. Sedih di pagi Syawal nan tiba, tersayang jauh di mata, terbayang gurau dan senda. Sedih diriku di perantauan, terkenang kampung halaman, keluarga rakan dan taulan.
Aidilfitri setahun sekali, Aidilfitri ku masih merantau, Aidilfitri ku tak mampu pulang, air mata mengiringi takbir. Ayah ibu nan jauh, selamat hari raya. Ayah ibu nan jauh, ampun maaf dipinta. Ayah ibu nan jauh, ku tak pulang beraya. Ayah ibu nan jauh, dendang anak merantau. Selamat Hari Raya. Bertemu kembali dalam program Koresponden bernama Edisi Khas Raya. Kita telah pun berada di segmen terakhir dan untuk segmen ini kita akan membuat kupasan berkenaan dengan sambutan Hari Raya kali ini yang ternyata berbeza dari kebiasaannya. Oleh itu kita akan bersama dengan Dr. Amir Aris, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknik Usahawan UTM ataupun Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Assalamualaikum Doktor, selamat Hari Raya. Baik, untuk persoalan khas yang akan kami ajukan ini, ya kita tahu bahawa kita berada dalam fasa yang baru, the new normal. Rumah terbuka tu mungkin tidak seperti dulu. Jadi saya nak tanya pandangan doktor sendiri, rumah terbuka ke ataupun rumah tertutup sekarang ini? Silakan doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Fazli? Mudah-mudahan Tuan Fazli, para pendengar, tuan-puan sentiasa dalam keadaan luar biasa. Salam Aidilfitri daripada saya. Mudah-mudahan Aidilfitri tahun ini Aidilfitri yang paling istimewa yang pernah kita lalui. Alhamdulillah, tuan dan puan, saya merasakan bahawa raya tahun ini bukan saja kita nak meraihkan kemenangan bagi seluruh umat Islam setelah sebulan berpuasa, tetapi kita juga sedang bersatu berjihad dalam memutuskan rantaian COVID-19. Dan untuk memastikan rantaian COVID-19 ini terputus, kita harus menguatkan rantaian kebersamaan kita, rantaian jihad kita untuk terus pastikan pintu COVID ini tertutup rapat. Alhamdulillah. Dan mengupas tajuk kita pagi ini, Tuan Fazli dan tuan-tuan dan perempuan, iaitu rumah terbuka atau rumah tertutup. Apa pun yang kita fikirkan tentang terbuka atau tertutupnya rumah ini bergantung kepada apa yang kita beri, apa yang ada dalam diri kita, apakah makna yang kita berikan. Tuan dan puan, kalau kita imbas kembali raya sebelum ini, kita dapat menziarahi sanak saudara ibu bapa kita, rakan sahabat andai, dan pintu rumah mereka sentiasa terbuka dan kita boleh berjabat tangan, kita boleh mengucapkan salam, kita dapat makan kuih bersama-sama dan sebagainya. Tapi kali ini kita tak dapat buat begitu sebab keperluan untuk kekal di rumah, stay at home untuk putuskan rantaian COVID-19 tadi. Walau bagaimanapun, kita bukanlah social distancing, kita hanyalah physical distancing. Maka kita tidak akan memutuskan sosial kita untuk meraihkan Aidilfitri ini. Saya ingin menyatakan bahawa kalaupun secara fizikalnya pintu rumah kita tertutup, maknanya keluarga kita tak dapat menziarahi kita tak dapat menziarahi rakan, sahabat andai, ibu ayah kita secara fizikal, tapi percayalah ada satu pintu yang sentiasa terbuka dan kita perlu membukanya, iaitu tuan dan puan, pintu hati kita. Ya, saat kita membuka pintu hati kita, maka kita akan kekal redha, kita akan kekal bersyukur, dan kita akan kekal sabar. Apapun yang berlaku pada kali ini, pada saat ini, kita redha, kita syukur dan kita bersabar. Katakanlah, andai katalah kita membuka pintu hati kita, percaya tuan dan puan, kita sedang membuka pintu-pintu yang lain. Yang hari ini saya nak share kan, pintu yang pertama ialah ni, saya nak nyatakan bahawa ketika pintu hati kita dibuka, kita membuka pintu hati kita, ada 3 pintu lain sekurang-kurangnya yang telah kita buka. Iaitu pertama sekali pintu silaturahim. Pintu silaturahim. Kekal kita bersilaturahmi
kekal kita telefon pagi raya, malam raya, kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat andai kita, mengucapkan salam, mendoakan mereka, sentiasa mendoakan. Dan saya percaya doa kali ini lebih bermakna dan lebih istimewa, kerana mungkin kita tak dapat melihat wajah dari face to face secara berhadapan, tetapi kita dapat berjumpa dalam doa kita. Dan terus berdoa, doakan yang baik-baik, kerana itulah sunnahnya, meraihkan kemenangan dengan doa. Tuan dan puan, terus buka pintu silaturahim ini. Yang kedua ialah pintu keinsafan. Saya percaya pintu keinsafan ini akan kita buka seluas-luasnya saat kita merasakan emosi bagaimana rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang pernah ataupun seringkali tidak dapat pulang ke kampung menyambut hari raya pertama dan seterusnya. Beginilah rasa mereka, dan kita sebenarnya sedang berada pada situasi ini. Kita dalam training, dalam kita sebutkan experiential learning, dan semakin saat ini kita merasakan kita dilatih untuk mengempati kepada rakan-rakan yang mungkin jarang balik kampung atas tugasan di sempadan, tugasan-tugasan yang mesti dilaksanakan sehingga tak dapat pulang ke kampung. Dan saya percaya ini mengajar kita tentang kerinduan dan kasih sayang yang paling dalam. Inilah waktu yang betul-betul membekas, dan kesannya ketika nanti pandemik ini terputus dan kita dapat meraihkan seperti biasa pada tahun akan datang, kita akan berusaha untuk mengisi waktu kebersamaan itu secara berkualiti. Tak adalah nanti balik kita fokus kepada handphone masing-masing ataupun kita buat hal masing-masing. Inilah waktu kita bermuhasabah dan kita menjadikan kita berubah untuk menghadapi suasana hari raya yang lebih bermakna. Tuan dan puan, pintu yang ketiga adalah pintu kesyukuran. Apapun yang Allah takdirkan, kekal kita bersyukur, pujuk hati kita, berdamai dengan diri untuk terus menyatakan bahawa ini semua ketentuan Allah. Terus bersyukur, kerana orang yang bersyukur Allah akan bagi lebih daripada apa yang difikirkan. Tuan dan puan, ketika Nabi Allah Ayub melalui cabaran beberapa tahun dengan kesakitan, Nabi Allah Ayub segan atau pemalu untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kesihatan, kerana belasan tahun kalau kita nak associate ataupun balik kepada diri kita, belasan tahun malah puluhan tahun Allah memberikan rezeki kepada kita untuk berhari raya dengan penuh gembira. Tapi kali ini Allah memberikan sedikit cabaran. Bagaimana respon kita? Adakah kita kecewa ataupun kita tetap bersyukur? Tuan dan puan, jom saya mengajak diri saya dan tuan puan semuanya untuk kekal bersyukur. Tuan dan puan, saya percaya ketika kita meraihkan kemenangan ini dari dalam, maka itulah pintu yang harus kita doa supaya sentiasa terbuka, kerana meraihkan kemenangan Aidilfitri ini daripada dalam itu jauh lebih penting berbanding secara fizikalnya. Apatah lagi Allah merezekikan kedua-duanya, meraihkan kemenangan dari dalam, kemudian juga dapat meraihkan pada luar. Mudah-mudahan pandemik ini terputus pada tahun ini, kita akan dapat merayakan hari raya seperti biasa pada tahun akan datang, dan kita akan memberikan wajah baru bagaimana kita betul-betul menghayati hari kemenangan itu setelah Allah memberikan rezeki kita pada tahun ini untuk mengajar kita tentang pintu kesabaran, pintu kesyukuran, pintu rasa reda dengan apa pun yang Allah berikan kepada kita. Tuan dan puan, terus kekal bahagia. Saya percaya bahagia itu ada dalam hati kita. Teruskan untuk mencari makna yang lebih mendalam, yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan akhir sekali tuan dan puan, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amir Aris, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan Universiti Teknikal Malaysia Melaka ataupun UTM. Kata doktor, ya, terus kekal bahagia. Baik, koresponden bernama edisi Khas Raya sudah sampai ke hujung rancangan. Semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini memberikan manfaat kepada penonton di luar sana. Dan saya telah mewawarkan semalam, kalau kita nak bersalaman di hari raya, the new normal, kita tunduk sahaja tangan di dada. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.